السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan izin daripadanya dapat kita berkumpul pada pagi ini di dalam pengajian Tafaqquh Fiddin, yang mana insya-Allah seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian berkitab di dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas rahimahullahu taala. Baik, kita akan sambung lagi. Kalau kitab Jawi tu muka surat 10. Kitab Rumi tu saya tak pasti. 10 juga. Yang keempat, muka surat 10 tu ada dua golongan. Situ. Dan sekarang siapa yang meneliti sejarah? Oh, melihat hadis yang sahih. Situ Nombor 4. Oh, bukan kat 10 ya. Yang keempat depan lagi ya. I'tiqad kepercayaan pada Nabi. Oh, dah jauh dah. Oh, muka surat 13 sayunya. Jawi tak sama dengan Rumi. Lagi satu yang Rumi punya banyak jatuh Rumi banyakkan jatuh. Baru ni saya dah cek pun. Saya tak tahu lah, sahabat saya mengajar pi baru ni saya dah cek tu ada jatuh. Jatuh satu tagline kadang-kadang. Kalam tu gugur lah. Maknanya tak sempurna. Dia kena tambah sendiri. Kalau kita Rumi muka surat 10 Oh, Rumi sikit lagi, patutnya Rumi banyak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Keempat, i'tiqad kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia nak cerita ni. Cerita pasal apa ni? Jadi sejarah dulu zaman Nabi
mereka, kita kata zaman Nabi tak ada sifat 20. Kenapa zaman sekarang ada sifat 20? Ni sejarah ni semua je nak cerita ni. Kenapa etikot Nabi-Nabi dulu dia percaya kata ada Tuhan ya. Sebab orang dulu dia tak Nabi-Nabi dulu, sahabat-sahabat dulu imannya berbeza dengan kita. Ya, iman dia kuat. Bila sebut Tuhan tu dia tahu dah, dia takut. Dia percaya sungguh kata Tuhan tu ada. Etikot sungguh. Zaman kita sekarang ni bila sebut Tuhan tu dia macam rasa tak ada apa-apa. Apa dia? Apa maksud dia? Apa maksud kata tak ada rasa apa-apa? Kalau tinggal semayang pun tak apa. Tinggal apa yang Allah Ta'ala suruh pun rasa tak ada apa-apa. Tu. Orang dulu sahabat-sahabat Nabi, zaman Nabi dia lain. Satu zaman Nabi tu dia tak ada kata sifat 20. Kemudian bila zaman semakin lama makin berubah, lepas tu ulama buat pula. Zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia kata dia membahagikan sifat 20 yang wajib dipelajari. Lebih-lebih lagi tentu sifat wujud lagilah. Wujud tu kita sebut ada Allah. Ada macam mana? Sebab tu ulama bahas. Sebab tu dia berbeza dengan etikot Nabi-Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in dan sampai sekarang. Baik. Ni dia daripada rentetan dari mana ni? Yang keempat ni. Ni yang ketiga dulu, firqah dalam Islam. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua dulu, erti ahli sunnah wal jamaah. Kena tahu tak tajuk dulu, kita belajar dulu. Yang pertamanya istilah. Jadi ni tajuk besar tu kena tahu. Mula-mula istilah, kemudian erti ahli sunnah wal jamaah, dah hurailah. Kemudian yang ketiga firqah. Ini golongan-golongan dalam Islam. Kemudian ini kita masuk pula yang keempat. Ni bab besar bab besar. Keempat, i'tiqad. Yang ni kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia kata pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mudah. Maksudnya mudah macam mana? Kerana segala sesuatu dapat ditanyakan kepada baginda. Ialah zaman Nabi tu, pada masa hidup Nabi, sahabat-sahabat nak bertanya tu mudah. Ada tempat rujukan. Adapun kita masa sekarang ni, rujukan kita siapa? Ulama. Orang alim. Orang alim tu seorang. Kalau ramai dia panggil ulama. Jamak dia panggil jamak taksir tu ulama. Maknanya banyak orang alim. Kalau seorang dia panggil orang alim. Kalau ramai panggil ulama. Tapi orang kita dah terbiasa. Oh, ustaz ni ulama ni. Maknanya kata ramai sangat ustaz kat depan. Masalahnya seorang je. Lepas tu dia kata ni ulama ni. Kalau disebut ini di kalangan ulama, tu tak apalah. Di kalangan ulama tak apa ni. Dia ni ulama. Mana ulama seorang dia? Mana kata ulama? Tapi dia dah jadi kebiasaan di tempat kita. Sebab tu dalam satu kaedah bahasa Arab, al-khata'ul masyhur khairun minas sawabi al-mahjuri. Al-khata'ul masyhur, benda yang salah yang masyhur, yang terkenal, itu terlebih baik daripada benda yang betul yang ditinggalkan. Tu kaedah. Benda masyhur dah maklum dah. Kita tengok, kita cakap seorang ni panggil ulama, padahal tak betul, kena cakap orang alim. Tapi itu terlebih baik daripada benda betul yang kita tinggalkan. Apa benda betul? Kita kata orang alim. Ni orang alim ni, tapi dia masyhur dengan kata ulama. Itu pun tak apa, betul, itu terlebih baik walaupun salah. Ulama sebut walaupun salah tapi dikira betul juga. Sebab dah masyhur. Apa masyhur? Dah terkenal.
Banyaklah di tempat kita. Kalau ada patah bahasa Arab tu dia panggil ma'rad. Ma'rad ni tempat pameran kitab, ma'rad kitab. Sebenarnya bukan ma'rad, sebenarnya panggil ma'rid. Tapi bila sebut ma'rad tu dia dah masyhur dah. Arab panggil ma'rad. Benda salah tapi dah masyhur, dah terkenal. Itu lebih baik daripada benda yang betul yang kita tinggalkan. Habis itu tengok, sahabat-sahabat Nabi berkumpul di hadapan Nabi untuk mendengarkan wahyu ilahi yang turun sewaktu-sewaktu. Betul kan? Oh, asal tak sama. Ya, sebenarnya sewaktu sin. Dia kena tengok kitab Rumi juga. Oh, tidak menentu waktunya. Ya, sebenarnya wahyu ilahi itu yang turun sewaktu ni, maksudnya dia tulis tidak menentu waktunya. Kalau ikutkan nak kata sewaktu salah tu tak juga, sebab dia turun tu secara berperingkat. Atau sesuatu tu dengan mana berperingkat tulis itu. Dengan mana sewaktu waktu, dengan mana berperingkat-peringkat. Bukan wahyu tu sekaligus, tapi dengan berperingkat-peringkat. Dia tulis yang turun tidak menentu waktunya. Itu kitab Rumi. Baik, saya pakai dua kitab sebab saya tahu kitab Rumi ada jatuh. Ada antara mereka yang menulis wahyu itu dan ada yang menghafal saja di luar kepala. Maksudnya menghafal tu tanpa menulis. Menghafaz. Sebab tu menghafaz ni, hafaz ni, dia hafaz ni maksud memelihara. Tapi orang kita panggil hafal. Sebenarnya kata sebab hafaz, H-A-F-A-Z, hafaz, dia memelihara. Sebab tu orang kalau sebut kalau tengok dalam hadis Arba'in karangan Imam Nawawi, Imam Nawawi sebut kata man hafizah, barang siapa Al-Quran, siapa yang menghafaz Al-Quran, maksud hadis tu maka di hari akhirat itu dia akan dapat memberi syafaat kepada keluarga dan ahlinya. Ulama takwil, siapa dia hafizah? Hafaz ada dua. Yang pertama, orang yang menghafaz itu sendiri, dia jaga, dia menghafal Al-Quran itu satu-satu. Yang kedua, orang yang memelihara makna Al-Quran itu sendiri. Walaupun dia tak hafal Quran, tapi dia faham makna Al-Quran. Tu payah tu. Itu pun boleh memberi syafaat juga. Dia memelihara Al-Quran apa? Makna Al-Quran, dia jaga makna-makna Al-Quran. Contoh ayat-ayat mutasyabihat, dia takwil dia terjemah bagi elok. Itu pun bagi menghafal juga. Sebab hafazah ni dengan mana memelihara, menjaga. Nak jaga Quran, antaranya kata ulama ada dua. Satu, orang yang menghafal. Yang kedua, orang yang menjaga makna Al-Quran itu sendiri. Sebab tu kalau orang yang jaga makna Al-Quran ni biasanya dia faham Al-Quran, bukan terjemah. Dia tahu dengan kaedah nahwu saraf, balaghah. Bila dia tahu ketiga-tiga ilmu tu, dia tahu kata makna Al-Quran tu, barulah dikatakan dia tu memelihara Al-Quran. Lepas tu nak mengajar, nak tafsir Quran ni bukan senang. Kita nak faham makna-makna Quran tu bukan senang. Contoh kalau dalam tafsir Sawi Jalalain, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tu ada dua pengarang tafsir di situ, iaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia karang tak silap juzuk yang pertama sampai juzuk yang 13. Kemudian dihabiskan, kemudian dia mati, kemudian dihabiskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti.
Dua-dua orang Mesir. Tu. Sebab tu bagi imam jalan lain. Apa imam jalan lain? Imam bagi dua orang yang bernama Jalal. Tapi dia tak sebut lah Imam Jalaluddin, dia tak sebut. Dia jalan lain, dua Jalal. Tu bukan senang tengok makna-makna dia, tapi dia berbentuk dalam bahasa Arab. Contoh saya bagi tengok satu contoh Kalau nak tu terjemah. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Kalau kita tak tahu makna Quran, kita akan terjemah apa? Dan daripada manusia. Bukan nak daripada manusia. Dan daripada manusia itu, wa minan nasi may yaqulu, berkatalah mereka itu, amanna, kami beriman. Adakah semua manusia beriman? Tak. Sebab tu min tu dia terjemah dengan sebahagian. Sebab apa? Kalau orang belajar bahasa Arab, dia panggil min litab'id. Min dengan mana sebahagian. Min litab'id. Kalau orang belajar bahasa Arab, min tu dia ada banyak makna, bukan haraf jar saja. Min tab'id, min ta'liliyah, min dengan mana kerana. Banyak makna. Sebab tu kita kata makna Al-Quran tu payah kita nak jaga. Dia kena ada ahli dia. Lepas tu kalau di tempat saya, kalau di pondok dulu, kalau tafsir Quran ni, kata guru, dia kata kalau nak last kali tu baru kita boleh mengajar tafsir Quran, kalau kita dah alim dalam ilmu nahwu, sorob, balawah dan sebagainya. Lepas tu kata ulama, lebih kurang 10 ilmu kena ada dalam dada, barulah boleh faham Al-Quran tu sendiri. Tu orang yang memelihara Al-Quran. Orang yang memelihara Al-Quran. Itu pun termasuk golongan yang dia dapat memberi syafaat juga. Bukan semata-mata orang yang menghafal saja. Mana kata ulama-ulama dulu pun walaupun ada setengah yang tak menghafal, tapi dia dapat juga menjaga makna-makna Al-Quran. Jadi ada dua di situ. Ulama dulu dia hafiz Quran satu. Kita panggil hafiz. Hafiz apa? Menjaga tu. Hafiz. Kemudian ulama dulu dia hafiz Quran waktu ketika muda. 7 tahun, 8 tahun dah hafiz Quran dah. Kemudian dia berkecimpung dalam bidang ilmu agama. Lebih kurang 10 tahun, 20 tahun. Cuba tengok Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani, dia belajar di Fatani saja lebih kurang 5 tahun. Dia belajar, minta maaf, 2-3 tahun, tak lama. Di Aceh 2 tahun. Kemudian dia belajar di Madinah 5 tahun. Kemudian dia belajar di Mekah lebih kurang 35 tahun. Syekh Daud. Tahun 1700 lebih. 1768 tak silap dia lahir. Tengok Syekh Daud mengaji punya lama, 40 tahun lebih. Orang dulu Syekh Daud bukan biasa-biasa, bukan tetap hafiz Quran. Tengok karangan kitab dia, kitab Munyatul Musalli. Tengok cakapan dia, bahasa dia payah. Tu Munyatul Musalli tu memang sepatutnya bagi kita lah, orang awam, kalau di tempat kita ni kena habiskan juga, kena belajar juga kitab Munyatul Musalli. Sebab dia tu menceritakan kesempurnaan solat. Itu dah cukup dah. Munyatul Musalli tu cukup semua. Ada tasawuf di situ. Dia cerita pasal bab fiqah tu, ada masuk tasawuf. Tu karangan Imam Syekh Daud Al-Fatani. Orang hebat. Sejarah dia pun hebat. Habis itu lagi kita tengok, Tuhan berfirman, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni daripada firman Allah Taala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tengok, dia cerita ayat ni pun nak cerita pasal ketuhanan. Surah Al-Baqarah ayat 163. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Tengok dia terjemah cara elok, Esa. Dia terjemah satu pun boleh, tapi kena tersebut. Kalau satu tu dengan mana? Satu dengan mana? Satu dengan mana? Tunggal betul lah. Dengan mana tidak berbilang. Kalau nak sebut satu boleh, tapi kena faham satu macam mana. Bukan satu berbilang. 1, 2, 3 ni berbilang. Kena sebut satu dengan mana tidak berbilang. Boleh sebut satu. Dia tak, jangan, sebab tu dia terjemah Esa. Habis.
Tiada Tuhan selain Dia yang pengasih dan penyayang. Dan Dia tu Allah Ta'ala itu yang amat pengasih dan amat penyayang. Dia ni dia kena faham, pengasih penyayang ni sifat hati. Allah Ta'ala tu ada hati ke? Tak ada. Habis tu kenapa dia tunjuk pengasih dan penyayang? Dia kena pasang makna kefahaman daripada pengasih dan penyayang. Maksudnya apa? Allah Ta'ala berikan kebajikan, tu maksud dia. Maksud kata Allah Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang dengan mana Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan kebajikan. Tu maksud dia. Tu kena faham di situ. Kalau kita pakai ayat bulat-bulat tu, takut kita rasa salah faham. Pengasihnya Allah Ta'ala tu sayang kita macam mana? Sayang dia macam dengan memberi kebajikan dan rahmat, tu maksud dia. Habis. Para sahabat Nabi kerana mereka orang Arab. Jadi orang sahabat Nabi ni kebanyakan orang, dia ni orang Arab. Bila orang Arab, dia faham kalimah Arab. Sedang Quran wahyu ilahi dalam bahasa Arab pula. Quran tu diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka dapat menangkap isi dan erti yang hakiki dari ayat-ayat Quran itu. Tengok, sahabat Nabi dia tahu, dia baca tu dia terus tahu makna-makna Al-Quran, terus tangkap apa makna arti hakiki. Kita belum tentu lagi. Kita kalau baca terjemah Al-Quran, kita tahu hanya terjemahan sahaja, tapi makna hakiki kita tak tahu. Itu kelebihan orang Arab. Tapi bukan semua Arab. Zaman dulu sahabat tak apalah. Zaman sekarang bukan semua. Kadang-kadang dia pakai terjemah saja. Tengok. Dan erti yang hakiki dari ayat-ayat Quran itu sehingga mereka yakin bahawa Tuhan itu Esa. Tengok. Mereka sahabat Nabi ni, dia kata nak katakan dia kenal Tuhan tu. Diorang ni, mereka ni yakin bahawa Tuhan tu Esa. Kita boleh tentu lagi. Kadang-kadang kita nampak, aku ni nampak, aku ni dah beramal banyak ni, nampak macam ada Tuhan kat aku ni. Contoh, aku nampak semalam, nampak biasa-biasa nampak macam Tuhan tu ada. Tengok. Tu dia tak sampai makam tu lagi. Sahabat-sahabat dia, mereka ni tahu semua. Apa? Baca Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi, mereka tahu dah makna hakiki. Kata Allah Ta'ala tu Esa. Kita kena tahu belajar sifat 20. Kalau tak belajar sifat 20, kita tak tahu. Kalau kita baca Quran, kita tak tahu mana kata dalil kata Allah Ta'ala bersifat wujud, mana kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat. Tak tahu kita. Ulama' yang membahagi pada kita, dia dah buat siap untuk kita belajar je, untuk kita ambil je. Sahabat Nabi dulu tak ada sifat 20 dalam Quran tu, dia tak buat keluar. Tapi mereka ni dah yakin, tak ada zon. Kita kena ingat dalam mengenal Tuhan, hanya semata-mata yakin saja. Kita yakin kata Allah Ta'ala tu ada. Adapun zon, syak, waham, itu tidak boleh ada pada seseorang. Apa syak? 50-50. Zon apa? Lebih dari 50. Apa? 70-30. Waham? Kurang lagi daripada 50, 30-70. Tu waham. Lagi pula sifatnya pengasih dan penyayang. Mereka tidak mempunyai persoalan lagi. Tak ada soalan. Kita soalan macam-macam. Kenapa Allah Ta'ala tu kena ada sifat 20? Kenapa sifat Allah Ta'ala tu bukan banyak? Tu orang kita persoalan banyak. Siapa persoalan banyak? Sebab kita tak kenal Tuhan lagi. Orang yang kenal Tuhan ni, dia tak tanya banyak dah. Dia yakin sungguh. Nampak tak beza Beza orang dulu dengan sekarang. Tengok dia, kalau orang batu ibarat ni beginilah. Kita belajar banyak, bila dah belajar banyak, makin lama kita makin kurang bertanya. Memang begitu. Tapi apabila kita belajar sedikit, maka pertanyaan tu semakin banyak. Memang betul. Cuba tengok, kalau orang kurang belajar, dia tak belajar langsung,
Pertanyaan banyak ke tak? Banyak. Dia tak ada senyap, dia tanya kenapa je ni, kenapa, semua kenapa. Semua tanya kenapa. Cuba tanya dia, kenapa awak tak belajar? Tanya dia balik. Saya nak tanya, kenapa awak tak belajar? Tanya dia balik lain kali. Tu je. Kita pun tanya soalan juga, tapi kenapa awak tak belajar? Dia tanya kenapa ni, kenapa Tuhan ni. Kita tanya balik, kenapa awak tak belajar? Tu je soalannya. Jangan bagi jawapan. Jenuh nak jawab. Tengok. Sebab tu dia kata mereka tidak mempunyai persoalan lagi. Kalau sahabat Nabi tak ada soalan apa dah. Kemudian turun lagi ayat suci. Ni ayat ni. Ni masyhur ni. Ayat yang menyatakan, kalau ikutkan, menyatakan dalil sifat wahdaniyat dan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tengok. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Nampak tak? Ini dalil bagi sifat apa ni? Sifat wahdaniyat. Tu kena ingat Ini dalil bagi sifat wahdaniyat. Dia minta maaf, kitab ni dia perbahasan dia ni banyak kepada firqah-firqah, golongan-golongan. Dia tak membicarakan sifat 20 semua tak. Dia tak bahas. Bila tak bahas ni, bila golongan-golongan ni dia agak, kadang-kadang kalau orang dengar tu rasa mudah, rasa mengantuk pun ada. Dia bahasa dia dah. Dia kelas kedua ni biasanya, kelas nombor 2 ni biasa dia mengantuk sikit. Saya faham dah tu. Tak apalah, lama-lama sekali nak jadi Tok Kenali pun tak apa. Tok Kenali tidur, tak apa. Tapi tidur dia pada awal sampai habis dia tidur. Tapi dia ingat banyak apa, malam dia tak tidur. Dia pinjam kitab tok guru dia. Dia tengok kitab tok guru dia, dia baca habis dah. Esok tu datang tidur. Tu Tok Kenali. Tok Kenali ngaji tak ada kitab. Tok Kenali dia belajar tak ada kitab. Dia kitab tak bawa. Dia ni memang susah. Tok Kenali ni dia belajar susah. Cumanya dia banyak berkhidmat dengan gurunya. Dengan mana? Dia banyak khidmat dengan masak. Dia pandai masak Tok Kenali. Tu kelebihan Tok Kenali, pandai masak. Dia sebab dia kahwin muda. Lepas tu bini pun mati muda. Dia kahwin umur 18 tak silap. Umur 19 bini mati. Bini mati. Bini dia mati, umur 20 naik ke Mekah. Orang kita kalau bini mati cari bini lain. Dia tak. Bini mati tak cari bini, nak pergi ngaji pula. Pergi nak sambung ke Mekah sampai umur 40. Tok Kenali 20 tahun ngaji lah. Tok Kenali dia duduk sana 20 tahun tu sebab tok guru dia mati. Bila kalau takdir kata tok guru dia tak mati, dia kata dia akan duduk kat Mekah sampai mati. Lepas tu dia balik. Dia balik ke Kelantan. Balik ke Kelantan pun kitab dia bawa 3 buah. Yang lain semua dia jual habis. Tok Kenali. Kitab dia tak ada banyak, tapi semua dia jual kitab. 3 buah kitab dia bawa. Antaranya kitab Nahu. Dia buat kitab Nahu je. 2 buah tak silap. Tak silap nama kitab Munil Labib. Ada kata setengahnya kitab Jurumiyah, ada setengahnya kata kitab Ashmuni. Dia buat balik kitab Nahu je. Pekah apa semua tak bawa. Semua duduk dalam. Semua duduk dalam bala. Tok Kenali Tok Kenali ni dia punya kitab-kitab dia banyak. Tapi tak banyak dicetak Kalau di Kelantan tu banyak kan photostate lah kitab dia. Tu kalau nak jadi Tok Kenali tak ada masalah, nak tidur pun tak apa. Tapi Tok Kenali memang ingat sungguh lah. Waktu dia belajar tu memang ingat sungguh. Dia pergi ke Mekah tu, dia khidmat dengan guru dia. Angkat beg, masak. Dia duduk sekali, dia minta izin nak duduk dengan guru-guru dia. Tapi dia bagi syarat. Dia kata tak apa, aku ni duit tak ada, tapi aku sanggup nak masak. Khidmat masak pada Tok Guru. Sebab tu dia pandai masak sungguh Tok Kenali. Tok Kenali badan besar. Tok Guru dia semua kecil-kecil. Tok Kenali kelebihan dia pandai masak. Habis itu tu buat ubat mengantuk lah tu. Ubat tidur. Baik. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini dalil ni. Lam yalid. Adapun qul Allahu ahad tu, itu dalil bagi sifat
wahdaniyat. Tapi tak apa, dia tak masuk sifat 20 pun kita terang sikit juga bagi pelajar-pelajar yang baru apa semua baru masuk tu, maklumlah dia dah naik level 2 tu dia agak payah sikit lah. Dia, tapi kita ni tak ada payah mana. Yang payah nanti bila naik level 3 tu dia payah sikit, sebab dia mungkin membahaskan sifat 20. Dia gabungkan semua. Tengok artinya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan tunggal. Tuhan tu Esa. Tuhan tempat meminta. Allahus Samad. Tu terjemah Allahus Samad. Ia tidak mempunyai anak. Tu lam yalid tu. Ia tidak dilahirkan oleh ibu bapa. Ni dia terjemah. Asalnya dia tidak diperanakkan. Asalnya gitu. Ni bahasa Indonesia. Tidak dilahirkan oleh ibu bapa. Sebab tu dalil sifat mukhalafah tu kena pegang semua. Dalil sifat mukhalafah tu kita kena pegang semua. Allah Ta'ala tu tak beranak. Allah tu tak serupa dengan makhluk. Depan nanti tengok, kita nak depan nanti ada. Ia tidak dilahirkan oleh ibu bapa dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Tak ada satu pun. Satu benda pun tak ada. Tengok. Ni akan datang ni, tengok. Ni dalil bagi sifat mukhalafah. Dia tak terang betul-betul kata ni sifat apa, dia tak terang. Saya bagi tahu ni kena tulis lah. Nanti esok orang tanya mana dalil sifat ni, kita tak tahu. Para Nabi mendengar dan membaca ayat ini lantas yakin seyakin-yakinnya. Tengok, sahabat Nabi dengar je terus yakin terus. Kita dengar ni mendengung dulu. Dengung dulu, apa maksud dia tak faham. Cakap macam mana pun tak apa, sedap tidur lagi. Contoh dengar, sedap lagi ni. Tengok. Bahawa Tuhan namanya Allah. Ia tunggal, Esa bukan dua. Nampak tak? Ini maksud kata Esa tu bukan dua, maksudnya apa? Dia tidak berbilang. Bukan tiga, tak berbilang lah tu. Ia bukan bapa. Nampak tak? Ia bukan anak seseorang sebagai anggapan orang Nasara kepada Tuhan mereka. Orang kaum Nasrani dia kata Tuhan tu ada bapa. Kaum Nasrani, Kristian lah. Dia kata apa tu, Isa tu anak Tuhan. Dan tidak pula seorang pun yang menyerupainya. Allah Ta'ala ni tidak ada satu pun yang menyerupai. Allah Ta'ala tak ada satu pun yang serupa dengannya. Satu pun tak ada. Ni dalil. Dan lagi firman Tuhan, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 111. Tiada suatu juga, sepatutnya kata terjemah, tiada serupa sesuatu, tiada suatu juga yang menyerupainya. Dan ia Allah Ta'ala mendengar lagi melihat. Tengok. Ini dipanggil dalil sifat apa ni? Dalil sifat apa ni? Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Tak serupa macam mana? Allah tu bukannya jirim, bukannya arad. Dah terjemah dah. Jirim arad tu menentang apa pula Ustaz? Dia kena faham makhluk tu dia tak terlepas daripada dua perkara, jirim ataupun arad. Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala tu bukanlah dia tu jirim. Jirim tu apa? Mengambil sesuatu, meruang ataupun mengambil sesuatu, ataupun dia tu memenuhi ruang dan berhajat pada tempat. Itu panggil jirim. Jirim ni dia tu mengambil ruang
dan juga berhajat kepada tempat tu jirim. Ya? Siapa dia? Tak tanya apa ni? Haji? Bahasa Inggeris panggil mental. Benda ni mana dia macam ni. Kita sekarang dia panggil jirim juga. Semua berjirim. Kemudian arad ni apa? Arad ni sifat yang menumpang pada jirim. Contoh kita kata apa? Hijau, manis. Manis menumpang pada mana? Nampak tak? Manis menumpang pada gula. Masin menumpang pada mana? Garam. Masin tu panggil arad. Dia panggil arad. Arad ni dia panggil sifat. Sifat bagi makhluk. Nak kata Tuhan arad tak boleh. Adapun jirim ni dia bersusun daripada dua perkara ataupun lebih. Itu jirim nak kita. Cumanya ulama membahaskan lagi, kalau istilah dalam ilmu makulat dipanggil kata kalau dia bersusun daripada lebih daripada 3, itu dipanggil jisim. Jadi jisim ni pecahan daripada jirim. Dia macam sains juga ni. Betul. Kalau jisim dia lebih, dia tu terbahagi pada 3. Nak panggil jisim tu dia kena ada 3 perkara. Apa dia? Dia kena ada panjang, lebar dan kedalaman. Tunggu jap. Nak tulis jap. Dia masuk jirim ni. Dia sebenarnya tak bahas, tapi cuma kita nak tahu syek sesuatu tu apa. Allah Ta'ala tak super sesuatu. Boleh padam? Ini dia panggil jisim. Tapi saya buat bentuk isi padu lah. Kalau jisim ni dia tak lepas dari 3 perkara. Ada panjang, ada lebar, ada tebal ataupun dia panggil kedalaman. Sebab tu manusia dia panggil jisim. Dalam istilah sains, manusia dia panggil jisim sebab apa? Sebab dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada kedalaman. Ini sebenarnya dalam ilmu makulat, dalam ilmu tauhid pun ada dibahas. Ini dipanggil jisim. Baik, kita nak tanya, kalau saya nak kata botol air ni panggil jisim, boleh ke tak? Boleh tak panggil jisim? Boleh. Sebab apa? Dia ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Kalau benda yang tidak ada kedalaman, dia ada panjang dan lebar, itu dia tak panggil jisim. Itu dalam istilah ilmu makulat dia panggil sathun. Tu sathun, dia ada panjang, ada lebar sahaja. Saya dulu dah beritahu dah dulu kat sini. Tulis pula ni. Yang depan ni yang depan tu tulis pula yang depan ni. Geram masa setiap kelas kita mesti tulis yang belah perempuan, lelaki okey. Tengok.
sathun, ta tu kan, sathun. Kalau panggil sutuh, dalam istilah, kalau dia ada panjang, dia ada lebar, dia tak ada tebal, dia panggil sathun. Sathun ni dipanggil benda yang tidak ada kedalaman. Ini semua kita kata ni semua makhluk nak cerita ni. Allah Ta'ala tak serupa dengan ni. Sebab tu kita kata laisa kamitsli syai'. Syai' ni apa? Banyak benda. Kalau ada panjang saja, tak ada lebar, dia panggil apa? Dulu saya pernah beritahu. Dia panggil apa? Belah muslimat di sini. Ada panjang sahaja. Apa dia? Dia tengok mana tak tahu, dia tengok dalam insert tu, buka pernah snap dulu. Dia panggil khatun. Kalau ada panjang saja seperti benang, seperti benang rambut, dia ada panjang tapi tak ada lebar, dia tidak ada kedalaman. Tapi jangan kita pakai mikroskop, itu tengok dengan mata kasar, itu dipanggil khatun. Jadi dipanggil khatun. Kalau titik saja dia panggil nuktah. Betul dah panggil nuktah tu. Titik dia panggil nuktah. Nuktah. Orang Melayu pun panggil noktah, betul tak? Dia ambil bahasa Arab. Orang Melayu kita ni banyak dipinjam dalam bahasa Arab. Nuktah. Jadi kesemua ni dipanggil syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan satu macam mana? Walaupun kata benda kecil, halus, besar, tak sama. Walaupun kata molekul-molekul, atom-atom yang tidak boleh bersusun, yang tak boleh nampak dengan mata kasar, itu dipanggil jauharun fardun. Benda molekul-molekul, atom-atom tu dipanggil jauhar firid. Jauhar firid. Itu pun tak sama. Saya tak tahu dalam sains panggil apa. Ya Haji, sains panggil apa sih? Sains Haji ke spek tu? Tak tu. Panggil mental juga. Dah kalau macam ni, kalau contoh kalau dalam sains, kalau yang tu panjang saja, ada tak istilah dia? Macam ni ada tak dia detailkan macam ni dalam sains? Dia kalau ni mesti dalam fizik kan. Ni semua benda fizik. Dia ada istilah dia sebenarnya ada. Nak cerita kata Tuhan tu bersalahan dengan tu, tak sama dengan benda ni. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu pun. Sesuatu dengan mana apa? Yang ni lah kita nak cerita ni. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Hak ni anda kena ingat. Ya, ye. Dia kita panggil ayat mutasyabihat. Dia panggil ayat-ayat mutasyabihat. Tapi dia tak bahas dalam kitab ni, tak apa. Kalau minta bahas, kita pun bahas jugalah. Ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat-ayat ayat-ayat yang menjadi kesamaran, yang mengatakan Tuhan itu beranggota, Tuhan itu serupa dengan makhluk. Itu panggil ayat mutasyabihat. Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan. Seperti contoh, yadullahi fawqa aydihim, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kena takwil. Kena takwil ni maknanya kita kena tahu ayat tu daripada ayat mutasyabihat. Bila sebut kena takwil, kita kena palingkan makna asal kepada makna yang lain. Kita kena palingkan makna zuhir kepada makna yang lain. Makna zuhir tangan, tapi makna lain apa? Ulama takwil dengan mana? Kekuasaan.
Kekuasaan. Sebab tu dia terjemah qudratullahi ala qudratihim. Yadullah dengan mana? Qudratullahi ala qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Wajhu, begitu juga muka. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuhan, muka Tuhan kau yang Muhammad, yang amat mulia, yang lagi pula yang amat besar. Muka kau di situ bukan maksud muka. Wajhu dengan mana? Zat. Zat Tuhan kamu, hei Muhammad, itu yang amat mulia. Apa kena terjemah bagi elok? Kena terjemah bagi elok. Dipanggil takwil ayat-ayat mutasyabihat. Sebab tu dalam Al-Quran banyak ayat yang mutasyabihat. Begitu juga dalam hadis. Dalam hadis pun banyak. Antaranya bila masuk bulan Ramadan, kebanyakan orang faham lain. Dia kata Allah Ta'ala turun pada malam Lailatul Qadar. Dia melihat hambanya sembahyang yang banyak, mengerjakan sembahyang. Allah Ta'ala tengok. Dia turun daripada langit. Bukan begitu, bukan turun. Tengok, turun tu sifat makhluk. Turun naik tu sifat makhluk. Habis tu bukan Allah Ta'ala turun. Ilmu Allah Ta'ala itu meratai pada malam Lailatul Qadar. Ilmu Allah Ta'ala, dia tahu. Allah Ta'ala tahu kata hamba dia beramal ibadat. Tahu tu dengan sifat apa? Sifat ilmu. Allah Ta'ala tahu dengan sifat ilmu. Sebab itu maksud kata turun dengan mana? Turun tu bukan turun sungguh hakiki tu dah. Cumanya ilmu Allah Ta'ala yang meratai. Tu kena terjemah bagi elok. Bila masuk bulan Ramadan dia akan terjemah begitu. Banyakkan orang salah faham. Allah Ta'ala tengok aku ni, dia malam-malam itu Qadar dia turun ni, dia tengok kita buat ni. Bukan duk tengok kita buat, dia tahu. Ilmu dia meratai. Lepas tu kena tahu sifat ilmu. Sifat ilmu. Kita baca kitab ni pun masuk sifat 20 juga. Dia ingatkan nak bahas firqah. Dia lari kot jauh lah, tapi dia tak jauh mana pun lari pun. Benda-benda penting juga sifat 20 ni. Habis itu, ni dia kata laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Ni ayat ni tentang ayat sifat mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Ni kena ingat ni. Sebab tu kita panggil manusia tu jisim. Adapun umum, secara umumnya, secara amnya, kesemua makhluk ini dipanggil jirim. Apabila kita khususkan, dia lain lah. Kalau lebih daripada 3 dia panggil jirim, panggil jisim. Kalau ada 2 saja dia panggil sathun ataupun sutuh dia panggil. Habis itu. Baik, tu kena faham. Kalau nak tanya soalan boleh, tak ada masalah lah. Sebab sifat 20 ni maklum benda penting. Ya. Bukan ilmu Allah Ta'ala turun. Maksudnya Allah Ta'ala tahu. Ilmu Allah Ta'ala tahu dengan sifat ilmu dia. Dia tahu, dia mengetahui dengan sifat ilmu dia meratai. Sebab ilmu Allah, kita dah belajar dah takluk sifat ilmu macam mana. Kita kena belajar sifat 20 dulu dalam kitab Faridah. Takluk sifat ilmu tu takluk apa? Inkishaf. Nak tahu apa pula inkishaf, Ustaz? Kawan tu pun dah tercengang dah. Apa inkishaf? Inkishaf dah tahu, kita dah belajar. Dengan mana apa? Allah Ta'ala apa maksud inkishaf? Sebut saja bahasa Arab. Apa dia bahasa Melayu? Pandai-pandai sebut inkishaf. Tanya balik bahasa Melayu apa? Inkishaf ni di mana? Allah Ta'ala nyata bagi dia, kata semua perkara ni dia tahu. Nyata bagi dia, zahir pada dia, jelas pada dia. Dia tahu kata benda ni ada. Bukan fizikal, tak ada. Sifat dia tahu tu. Ilmu dia meratai dengan perkara wajib, perkara harus, perkara mustahil, semua dia tahu. Dia tak boleh menzahirkan. Sebab benda tak, kalau menzahirkan bertempat lah. Kalau Allah Ta'ala menzahirkan diri dia bertempat. Bila bertempat, dia bukan Tuhan.
Bila dia kata bertempat, maka dia tu tak lepas daripada jirim dan arad. Ni ramai orang dah balik ke apa? Bawa bahas sifat 20 marah orang. Tak subah dalam ni, nampak seseluruh keluar tadi. Okey, baik. Tu dia. Jadi sifat mukhalafah ni banyak kita keliru banyak. Kita banyak kadang-kadang perbahasan sifat mukhalafah ni kita tak detailkan. Bila tak detailkan, kita tak apa-apa nak faham. Bila kita tak faham, kita pun tak boleh nak praktik macam mana Tuhan ni, macam mana kita tak tahu. Dulu kita belajar sekolah mukhalafatu ta'lil hadis, Allah Ta'ala bersalah dengan Allah Ta'ala tu bersalah dengan makhluk. Setakat tu kita tahu. Kita kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tapi bila orang tanya, Allah Ta'ala tu duduk kat mana? Tanya duduk pun tak kena dah. Duduk tu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Sedangkan dia dah belajar dah, Allah Ta'ala besar dengan makhluk, tak sama dengan makhluk. Sebab tu dia kena faham, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ada 3 perkara. Apa dia? Bersalah pada Allah sebut sifat. Jadi 3. Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluk tu tak sama dengan makhluk, dia ada 3. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dari segi zat. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dengan perbuatan. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dengan sifat. Sifat dia tak sama dengan makhluk, perbuatan dia tak sama dengan makhluk, zat dia tak sama dengan makhluk. Zat kita bertempat, zat kita berjirim, zat Allah Ta'ala bukan berjirim. Tu kena terang macam tu baru dia faham. Bila nampak kata Allah Ta'ala tu duduk di atas, bila duduk tu dia benar berjirim. Kita maklum dah, benar berjirim, dia berhajat pada tempat, dia tak lepas dari tempat. Kita sekarang ni tak lepas dari tempat. Bukan kata tak lepas tempat, duduk atas kursi. Nak balik pun kena ada cek rumah juga, kena ada tempat rumah. Tu kita. Itu nisbah makhluk. Tuhan bukan bertempat. Sebab tu dalam hadis tu dia panggil hadis mutasyabihat. Yang hadis banyak orang duk terang, kadang-kadang salah. Dia kata Allah Ta'ala turun dari langit, tengok hamba dia buat pada malam Lailatul Qadar. Lepas tu kita pun orang dengar ni, betul Allah Ta'ala tu tengok sendiri, kita buat kerja. Rupa macam mana? Dia datang betul, tiba orang yang tak jahil ni, rupa macam mana Tuhan tu? Habis lalu dah belajar dulu sekolah rendah lagi dia lah. Allah Ta'ala tu bersalah dengan makhluk, duk pergi tanya lagi Allah Ta'ala rupa macam mana, dah kata bersalah dengan makhluk. Nampak tak? Sebab tu dia kena detailkan masalah sifat mukhalafah tu. Kena tahu bersalah Allah Ta'ala dari segi zat, sifat dan perbuatan. Tak apa, dia tahap 2 ni dia tak ada. Nanti tunggu, mungkin tahap ketiga nanti dia ada bahas balik sifat 20. Nanti ada balik. Tapi tak apalah, dari segi selingan tu saya boleh ceritakan lah. Kalau tuan-tuan nak tanya tu boleh, tak ada masalah. Sebab dia sebenarnya perbahasan sifat 20 yang payah. Dalam ilmu tauhid ni sifat 20 tu dia payah sebab kita payah nak faham. Bukan kita nak terjemah. Wujud ada, kidam sedia, bukan tu. Wujud ada macam mana? Dia kena bahas gitu. Sedia tu sedia macam mana? Sedia berdiri tegak je tu, bukan sedia berdiri tegak. Sedia mana tidak ada permulaan. Dia kena bahas gitu, baru kita nampak. Dia kena terang satu-satu. Kalau orang tani kata kena bahas sekor-sekor. Kalau orang tani kata, waktu mengaji di pondok lo, kata kena bahas sekor-sekor. Satu-satu kena bahas, bagi nampak. Tu dia. Habis itu tengok lagi kitab. Sama kitab tak bergerak. Kitab duduk kat situ. Memang tak gerak pun ustaz, dia duduk situ je. Pembaca tak baca. Habis Nabi dan sahabat-sahabat Nabi memahami tujuan ayat ini. Nampak tak? Sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi sendiri dia tahu tujuan ayat ni, bahawa tidak ada sesuatu juga yang menyerupai Tuhan, dan ia tidak menyerupai sesuatu tu tak menyerupai Tuhan,
Dan Tuhan pun tak menyerupai sesuatu. Ia bersifat mendengar dan melihat. Kita nak tanya, Allah Ta'ala mendengar dengan sifat apa? Sifat basar. Nak sebut basar takut juga, takut salah. Orang kita sebut je basar tak apa. Sifat basar. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama, melihat dengan sifat basar. Semuanya dilihat dan didengar oleh Tuhan. Allah Ta'ala dengar semua. Dan ni kalau dalam kitab lain ni dia bahas ni. Baik, saya nak tanya, kita sifat makhluk ni mendengar dengan ada bunyi dan suara, betul tak? Allah Ta'ala dia mendengar dengan bunyi suara sahaja ke? Tak. Habis tu dia dengar apa? Yalah, sifat mendengar. Allah Ta'ala dengar apa? Wa kullu mawjudin anil lisam'i bih kazal basar idrakuhu in qila bih. Tu dia. Tu dalam matan Jawharah. Wa kullu mawjudin anil lisam'i bih kazal basar idrakuhu in qila bih. Apa lah tu Ustaz? Baik, Allah Ta'ala mendengar dan melihat hanya perkara yang ada. Apa maksud perkara yang ada? Allah Ta'ala melihat dan mendengar dengan benda yang wujudi sahaja. Mesti orang tanya, apa tu wujudi Ustaz? Dia tanya balik. Allah Ta'ala mendengar dan melihat dengan perkara yang wujudi sahaja. Apa maksud wujudi? Apa wujudi? Ada macam mana? Boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Tu sifat wujudi. Sifat wujudi boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Apa dia panca indera yang 5? Melihat, mendengar, menghidu, merasa, menyentuh. Itu dipanggil sifat wujudi. Baik, Allah Ta'ala mendengar dan melihat hanya dengan perkara maujudat sahaja, bukan hanya perkara bunyi semata-mata tak. Kita manusia dengar bunyi dan suara. Kita melihat dengan perkara ada, kita nampak. Allah Ta'ala tak. Benda ada dia dengar. Contoh, kita kata pen. Diri pen ni Allah Ta'ala dengar dah. Kena faham tu. Diri pen ada tak? Ada. Diri pen ni Allah Ta'ala dengar dah. Nak dengar apa? Tak ada bunyi. Itu makhluk. Asal kata benda tu ada, Allah Ta'ala dengar. Nampak tak? Ni panggil benda wujudi. Apa dia? Kita nampak dengan mata kita tak ni? Nampak. Asal kata benda wujudi, Allah Ta'ala dengar. Jangan salah faham. Nak dengar macam mana? Bukan ada bunyi, bukan ada suara. Kita mendengar, kita terbatas pendengaran kita hanya kepada bunyi dan suara. Allah Ta'ala dia mendengar dengan benda ada. Benda ni sendiri dia dengar dah. Bukan kata bunyi saja. Diri benda ni Allah Ta'ala dengar dah. Ni belajar tauhid ni. Ni nak tahu sangat ni. Kita bahas ni. Kata Ustaz pelik Ustaz ni, pelik ni. Bukan bunyi suara. Dia tak pelik. Benda betul. Diri benda ni Allah Ta'ala dengar dah. Contoh kita kata enjin. Enjin tu Allah Ta'ala dengar ke tak? Enjin kereta. Sebab dengar pada bunyi ke dengar pada apa? Dengar pada benda tu ada. Bukan dengar pada bunyi enjin tu dah. Bunyi tu confirm dengar dah. Kita ni dengar pada pendengaran sahaja kita ni. Allah Ta'ala dengar tu dengan benda ada, dia dengar dah. Baik, satu lagi kita nak tanya. Ni soalan maut sikit lah. Bergerak, saya nak tanya dulu. Diri bergerak Allah Ta'ala dengar ke tak dengar?
Saya punya soalan bukan senang sangat Saya tanya, diri bergerak Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? 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 Yang hurai punya panjang sangat. Pasal saya tanya satu soalan dia, dia dah muncul ni lah, jangan tangan saya keluar. Saya tanya, diri bergerak Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Dengar? Oh, jemaah aku lah tu. Malulah petang ni kena ngepek pula dah. Diri dengar Allah Ta'ala nak dengar macam bukan benda ada. Diri apa? Diri apa? Kita kata tadi diri apa tadi? Diri bergerak Diri bergerak Allah Ta'ala nak dengar macam mana? Bukan benda ada. Tengok, saya cakap tangan saya bergerak. Bukan kita tanya diri bunyi. Saya tanya diri bergerak tu Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Faham soalan tu, kena faham. Bukan diri bunyi. Diri bunyi comfort lah dengar. Diri bergerak tu Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Tak dengar. Sebab apa tak dengar? Bukan benda ada. Ni Ustaz saya nampak bergerak. Mana bergerak? Nampak? Nampak tangan kan nampak bergerak? Nampak tangan. Tapi faham kata bergerak, dia keluar daripada tangan. Habis tu diri bergerak Allah Ta'ala tak dengar sebab dia amrun iktibari, bukan benda wujudi. Nak tahu apa Ustaz amrun iktibari Ustaz? Tanya balik dia. Dah, saya tanya soalan, saya jawab balik. Padahal soalan tu dia tuan-tuan dah, saya tahu dah apa dia amrun iktibari ni. Pandai Ustaz buat soalan sendiri, jawab sendiri padahal saya wakilkan lah. Jadi dia ni amrul iktibari ni pekerjaan yang kita kira-kira dengan akal, yang kita faham dengan akal. Dalam dunia ni cukup banyak amrul iktibari. Kita sedar tak sedar je sebenarnya. Bawa kereta, makan, minum, semua amrul iktibari tu. Makan, diri makan bukan benda ada. Bergerak, jatuh. Tadi pen Ustaz Jatuh nampak ke dah? Jatuh tak nampak, yang nampak pen. Tapi jatuh tu kita faham daripada akal kita kata, daripada pen. Faham saja, diri jatuh tak ada. Kalau diri jatuh ada, tunjuk kat saya mana diri jatuh. Saya nak bagi 1 juta. Letak banyak selalu lah sebab dah tahu betul. Tak ada. Tak ada ahli sains kata diri jatuh tu ada. Jatuh hati pun tak ada. Tak ada. Diri tu tak ada. Faham sahaja. Kawan tu senyum dekat kita. Lepas tu kata, saya jatuh hati pada awak. Saya tak nampak jatuh hati, saya nampak awak senyum je. Marah kawan tu. Dia mengaji tauhid banyak sangat. Lepas tu dia kata, saya jatuh hati pada awak. Mana jatuh hatinya? Tak nampak pun. Tak nampak benda amrul iktibari. Oh, cakap gitu, kata pasal aku pasangan aku ni jawab gini, nak jawab payah juga orang ngaji tauhid ni. Lepas tu kalau orang mula-mula nak belajar ni, dia kena tahu bab amrul iktibari dengan sifat wujudi. Sebab kita nak kenal Tuhan begitu. Nak kenal Tuhan, sifat wujudi tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah Ta'ala, sifat kudrat, ilmu, hayat, itu semua sifat ma'ani. Dipanggil sifat wujudi. Amrul iktibari pun begitu juga, sifat salbiyah, sifat wujudi, sifat wujud, dia panggil amrul iktibari. Amrul iktibari benda yang kita faham. Contoh, Ustaz, jadi tolong Ustaz pukul 10. Ustaz mula mengajar pukul 10 ya. Dia tanya kita, pukul 10 mula tu macam mana? Mesti kawan-kawan kita tanya balik, diri mula tu ada ke tak ada? Tak ada, cuma faham. Dia kata, Ustaz mula pukul 10. Diri mula tu tak ada, yang nampak jam pukul 10. Diri permulaan tu tak ada. Ni jangan pening sangat lah. Dia dah pening dah Ustaz ni. Ni flashback balik apa yang kita belajar dulu. Tu orang dah angkat punggung dah tu, nak gimana dah tu. Dah belakang. Tu dah. Lepas tu tak mau bahas dengan tinggi-tinggi sangat tauhid. Lari orang dah. Habis itu, baik. Sebenarnya kita nak cerita kat sini ni,
Semuanya dilihat dan didengar oleh Tuhan. Jadi sifat pendengar Allah Ta'ala dan sifat pelihat Allah Ta'ala itu hanya bertakluk, hanya bertugas, hanya berfungsi kepada perkara yang ada sahaja, yang dipanggil sifat wujudi. Itu je dia nak cerita. Tapi cuma kita kena faham. Ni dah baguslah, dia masuk sikit-sikit ni kita boleh bahas sifat 20 lah. Walaupun tak ada, tapi kita boleh praktikalkan. Agak-agak yang lelaki semua faham. Muslimin faham nampak ada ceria sikit tu, tak ada tidur pun ada dah tu. Dengar sifat 20 tu, apa dengar, dengar benda ada. Allah Ta'ala bunyi tak dengar ke? Bunyi dengar juga, tapi benda ada, asal benda ada Allah Ta'ala dengar. Nanti ingat salah faham. Habis itu, baik. Ia tidak boleh diserupakan dengan seorang raja yang duduk di singgah sana. Ia tidak boleh diserupakan dengan malaikat. Tuhan tu tak boleh serupakan dengan raja, malaikat, dengan jin. Tidak boleh diserupakan dengan ketua negara. Tak boleh kita. Tidak boleh diserupakan dengan siapa jua. Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Pendeknya, laisa kamislihi syai'. Artinya tiada yang menyerupainya suatu juga. Habis itu. Itu dipanggil dalil bagi sifat mukhalafah. Dan lagi Tuhan menurunkan ayat begini. Ni. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Sekalian yang ada akan lenyap. Tuan panggil fana. Orang kata orang tu fana. Orang tu fana sebab apa? Orang tu telah lenyap. Apa lenyap? Dia lenyap daripada dunia seketika. Mana dunia tu tak ada seketika. Lepas tu orang duk zikir, zikir banyak tu, lenyap. Dia lenyap tu apa? Lenyap tu dia maksudnya lenyap daripada pandangan mata dunia. Dia panggil orang fana. Orang fana. Baik. Dia kata sekalian yang ada akan lenyap. Yang kekal hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini dalil apa ni agak-agak ni? Dalil sifat baqa'. Ni dalil sifat baqa'. Dia kalau keluar periksa pun mudah je nak jawab. Kalau orang bagi macam ni, ni dalil sifat apa? A, B, C, D tulislah apa? Sifat baqa' ke, sifat kidam ke, sifat apa ke. Jadi orang kata main taram lah. Ikut dah dia lah. Ada A, B, C, D. Mudah sangat A, B, C, D ni. Saya dengar tahap satu yang dulu baru ni, kebanyakan semua cemerlang. Semua 4A dah macam UPSR pula dah. 4A semua sebab tu ada A, B, C, D. Kalau tak ada A, B, C, D, wallahu alam lah. Tak tahu lah macam nak reka macam mana. Agak-agak 2 jam pun tak cukup agak. Bukan 2 jam tak cukup, takut setengah jam tak cukup balik lah. Orang kita tak tahu nak jawab apa. Tapi nanti kena buat sekali kuis nanti. Kuis nanti kena buat sifat 20, nanti kena bertanya, nanti kena bagi kertas apa, jawab tak mau ABCD dah. Cukup lah ABCD lama banyak kali dah. Dia kena bagi soalan. Senang, saya pun soalan pun senang. Saya tulis soalannya, jawapan dalam kepala kita dah. Jawapan subjektif. Jawapan tu dalam kepala saya dah. Jawapan senang. Tak ada dah ABCD senang. Itu senang sangat ABCD. Kadang-kadang bukan kita boleh ingat lama. Kalau kita menulis, itu dia boleh ingat lama. Kalau kita yakin dengan jawapan tu kita tulis, itu kita ingat lama. Kalau ABCD, dia tak ingat lama sebab jawapan dah ada dah. Tinggal apa? Tinggal hitamkan sahaja. Esok kalau orang tanya, apa dalil ni? Tak ingat lah aku, tapi aku dulu aku rasa macam buat B. Dia ingat ABCD, dia tak ingat jawapan. Betul orang kita, betul tak? Dia tak ingat apa kandungan jawapan, dia ingat hanya ABCD. Aku rasa aku buat B tu kot. Betul orang kita tanya, B tu apa? Tak tahu sifat apa dah. Dia pun tak ingat, nampak tak? Kalau subjektif lain.
Dia tulis, kembali pula dia ingat jawapannya. Itu yang saya nak. Kita nak kualiti. Nak kualiti, nak boleh ingat betul-betul. Baik, kita nak kena sifat Tuhan ni. Itu dia. Habis itu, ini dalil bagi sifat wakak. Yakinlah sahabat-sahabat Nabi bahawa semuanya akan lenyap dan yang kekal hanya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Habis. Walaupun ni tengok. Nanti ini ayat ni. Apa ayat mutasyabihat ni? Ada haji tadi tanya ni. Walaupun dalam ayat ini dikatakan wajhu, yang dalam bahasa Arab artinya muka. Ni tengok. Tetapi sahabat-sahabat Nabi tidak mengemukakan soal itu. Sebab apa? Kerana mereka tahu bahawa yang dimaksudkan dengan wajhu dalam ayat ini ialah zatnya. Nampak tak? Tak tanya dah. Dia yakin sungguh sahabat-sahabat Nabi dia sebut wajhu tu tahu dah zat. Bukan dengan mana muka. Tengok, sebab tu kita punya iman sahabat dengan kita lain. Sebab tu kita perlu belajar sifat 20. Sahabat Nabi tak belajar sifat 20 tak apa, dia dah yakin dah, dia tahu makna dah. Nampak dah ni kena ingat. Banyak orang iktiraf kata buat apa belajar sifat 20. Ikut falsafah Yunani ni. Ada setengah orang cakap gitu. Bukan falsafah Yunani. Ini nak belajar sifat Tuhan, nak kenal Tuhan. Dia kena tahu. Iman dia teguh sangat ke sampai cakap gitu? Dia tu sahabat Nabi ke? Sahabat Nabi ni dia pegang dah. Dia tak ada tanya soalan dah. Wajhu tu dia tahu dah. Dia faham dengan makna dalam hati. Dia kata bila sebut wajhu tu zat. Tengok. Kerana mereka tahu bahawa yang dimaksudkan dengan wajhu dalam ayat ini ialah zatnya. Sesuai dengan apa tu? Sastra Arab, di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juzuk, tetapi yang dimasukkan adalah kulnya. Ni apa juzuk? Macam ni lah. Sebut juzuk tapi nak kul. Contoh kita kata juzuk ni bahagian. Ni sastra ni. Kita kata contoh pepatah kita banyak. Kita sebut juzuk je. Contoh kita kata datang rumah aku. Contoh kita katalah dia kata kau datanglah datang rumah aku. Ya, contoh kemudian dia tanya tu, kita pun datang. Datang tu dengan keseluruhan ke dengan juzuk saja? Keseluruhan. Dia tak datang dengan tangan saja, dia datang kaki saja datang. Kau datang nanti aku nak tengok muka kau. Orang Melayu kita, aku nak tengok muka kau nanti datang okey. Takkan muka yang datang? Muka saja ke datang? Tak, mestilah datang sekali dengan tubuh-tubuh sekali. Tapi sebut juzuk, dia sebut sebahagiannya. Hari ni aku nak tengok muka kau kena datang kat kelas ni TFD. Okey, tak apa, nanti aku tengok muka aku datang nanti. Cakap nanti muka aku datang nanti. Kalau muka datang, maknanya kawan tu matilah. Tinggal kepala datang. Kawan kita banyak sebut juzuk tu tak? Hari ni saya nak tengok contoh lagi. Hari ni tengok siapa yang jadi kepala-kepala ni. Jadi kepala, disebut kepala. Padahal bukan kepala pada keseluruhan, tapi sebut juzuk, disebut kepala sebahagian. Macam tadilah tengok muka, tapi bukan nak muka, nak keseluruhan. Begitu juga sastra Arab pun begitu juga. Nampaklah tu dipanggil sastra Arab, di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juzuk. Apa? Juzuk tu sebahagian, tetapi yang dimasukkan adalah kulnya, keseluruhan. Kul tu dengan mana? Keseluruhannya. Habis itu, dalam ayat yang lain diterangkan pula begini: Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya dalam bahawasanya Allah tidak berkehendak kepada sekalian alam ini. Apa maksudnya? Ni dalil apa ni?
Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada sekalian alam ini. Ini dalil bagi sifat apa? Qiyamuhu binafsih. Ini dalil bagi sifat qiyamuhu binafsih. Tulis itu. Asyik orang tanya, apa ni? Dalil apa ni? Allah Ta'ala tu dia tidak berhajat pada sekian alam. Sebab ada dia tu tak kena jadi. Tu kena ingat. Mengertilah Nabi dan sahabat-sahabat baginda. Panjang lagi ni, tak ada stesen ni. Sikit lagi. Mengertilah Nabi dan sahabat-sahabat baginda bahawa Tuhan berdiri sendiri. Ni maksud Tuhan berdiri sendiri apa maksudnya? Bukan kata berdiri nampak tu kita nampak berdiri tu, tak. Maksud Tuhan berdiri sendiri, tulis Tuhan itu ada dengan sendiri. Tulis itu. Tuhan itu ada dengan sendiri, tidak memerlukan pertolongan siapa juga pun. Kerana ia paling kuasa, paling kuat, paling gagah, dan dapat mengadakan apa sahaja yang dikenakinya seorang diri. Maksudnya dia kehendak dengan diri dia, tidak memerlukan bantuan siapa juga pun. Ini dipanggil dalil qiyamu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala tu tak kena jadi. Tu dia. Pendeknya, tentang Allah dan sifat-sifatnya Allah itu semuanya dibentangkan dalam Quran. Ini semua kata sifat 20 tu ada dalam Quran. Cuma dia kita nak tahu ni sifat dia masih dalam sifat apa, bakok ke, sifat mukhalafah dan sebagainya, betul tak? Pada berbagai surah dan ayat yang berlainan tempatnya, banyak dalam Quran. Dalil kata sifat 20 tu banyak. Umpama ada sesuatu yang tidak difahami, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi yang langsung, yang terus. Ni bahasa orang Indonesia, yang langsung, terus lah. Yang terus dijawab dan diterangkan oleh Nabi erti yang hakiki dari ayat-ayat itu. Sahabat Nabi kalau dia tak faham, dia terus tanya pada Nabi, sehingga tidak ada perselisihan faham lagi. Kita ni tempat kita, kalau kadang-kadang bila tanya tu, kadang-kadang kita kadang tak faham lagi. Itu maklum. Kerana itu tidak ada firqah-firqah pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada perbezaan tafsir dari ayat-ayat itu. Mereka semuanya bersatu. Sebab tu zaman Nabi tidak ada firqah, tak ada golongan. Golongan Syiah, Mu'tazilah tak ada. Golongan Syiah, golongan Jabariyah, Musyabbihah, semua tak ada zaman Nabi. Sebab apa? Sebab mereka ni bersatu. Begitu juga tentang malaikat-malaikat. Tuhan menerangkan dalam Al-Quran secukupnya sehingga tidak ada keraguan. Dalam Al-Quran pun ada tentang cerita pasal malaikat. Habis itu, umpamanya Tuhan berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kita berhenti setakat tu dululah. Dia sampai stesen kecil dulu. Kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, puan-puan. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi baik kita hadiahkan Fatihah kepada Rafiah Begum Sulaiman, nak operate pada 6 hari bulan 3 esok. Kemudian satu lagi nama Muhammad Azim tak silap, binti Rosita, anak jemaah kita, semalam masuk ward appendix katanya. Dah operate dah. Mudah-mudahan kita minta dia
Selamatlah InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدار آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائه والشفاء ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأنقاض وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنه منكم تقبل يا كريم.